Salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahramani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian Maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awal masyarakat insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita sambung pagi tadi. Maghrib ni kita tujukan terus pada kalau ikut jadual di surau Nurul Al-Falah. Nurul Al-Falah di Taman Sri Aman Puchong insyaAllah. Kita share untuk surau Nurul Al-Falah insyaAllah. Sama-sama kita share insyaAllah surau Nurul Al-Falah Puchong insyaAllah. Share lagi sekali insyaAllah. Okey insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang balik 187 insyaAllah. Al-Baqarah 187. Sama-sama kita baca insyaAllah. Share dulu sini. Sama-sama kita share. Allah. Allah Akbar. InsyaAllah. Minta share siap. Ya Allah. Okey. Kita tengok tadabbur ringkas ayat 187 Al-Baqarah 187 dah sudah 188 insyaAllah 188 nota My Quran Time muka surat 130. Kita tengok auzubillahi minasyaitonirrajim Al-Baqarah
Yang diringkaskan maksudnya larangan memakan harta haram. Larangan memakan harta haram. Kita tengok tadabbur ringkas, insya-Allah kita baca sama-sama sementara isyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tud'lu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 188. Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memakan harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Saya ulang balik. Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melarang kita memakan harta haram. Hujung tu, padahal kamu mengetahui. Maksudnya kena renung kita dah tahu tu punca sumbernya memang haram, tapi kita nak juga mengambil yang haram. Ni diingatkan sekarang masih hidup, kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sama-sama kita baca kupasan dia. Ayat ini adalah tentang larangan memakan harta yang berstatus haram. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan signifikan dengan ayat sebelumnya. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa lalu menahan dirinya daripada melakukan perkara yang biasa dilakukan dan yang boleh membatalkan puasa, sewajarnya dia juga harus memastikan makanan dan minumannya diperolehi daripada sumber yang halal dan bersih. Bukan puasa je, dikaitkan dengan puasa, tapi makan tu makan sepatutnya makan yang halal, tak batal puasa. Pasal apa? Ikut SOP ataupun ikut peraturan puasa, ikut hukum-hukum berpuasa. Punca makanan, sumber makanan daripada mana? Daripada mana punca dan sumber makanan tersebut? Itu halal dan bersih. Kalau betul-betul niat puasa, hujung dia la'allakum tattaqun, nak jadi orang bertakwa. Dan bila dah bertakwa, berpuasa pula tu, pastikan dia dapat yang halal dan bersih. Sebab tu dikaitkan dengan ayat ini, dikaitkan terus dengan ayat ini dengan bab puasa, maksudnya larangan kita makan yang haram. Dengan cara itu ia dapat menjernihkan jiwa, menambahkan ketajaman pandangan mata hati dan mendorong kesungguhan untuk beribadah. Nampak? Bila makan yang halal, makan yang betul-betul bersih dan halal sumbernya, dia dapat jernihkan jiwa kita. Ditambah pula ketajaman pandangan, bukan mata fizikal, mata hati, dan menolong kesungguhan untuk beribadah. Tu. Jadi kalau makan yang haram, tu yang malas beribadah, malas nak menghadap Allah Ta'ala. Oleh itu Allah SWT telah menegah hamba-Nya daripada menjamah makanan yang sumbernya haram, kerana ia akan menyebabkan ibadah puasa tidak diterima. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil. Maksudnya apa?
Maksudnya jangan kita makan benda yang haram. Jangan kita makan yang haram. Antara contoh sumber makanan yang diambil dengan cara batil ialah seperti riba, judi, rasuah, sogokan, mencuri, merompak, mengambil sesuatu secara tipu helah dan penyelewengan. Ini pun berlaku. Ini pun berlaku. Ini pun berlaku zaman sekarang. Memang hebat. Tak tahu pasal apa. Tapi itulah. Boleh lagi ambil yang haram. Allah tunjuk satu persatu sekarang ni. Di zaman COVID. Manusia yang mengambil riba, mengambil bab judi, mengambil bab rasuah. Kemudian yang hebat sekarang, yang paling hebat zaman sekarang ialah bab sogokan. Rasuah dan sogokan. Sanggup menggadai negara, sanggup menggadai bangsa, sanggup menggadai agama kerana bab sogokan ataupun rasuah. Apalagi bab mencuri, merompak. Sambil boleh hari-hari dah sekarang. Sambil ada yang bab berbunuh-bunuhan, mengambil sesuatu secara tipu helah dan penyelewengan. Macam-macam. Lagi hebat zaman sekarang, lagi hebat orang berbuat benda yang haram, yang dilarang, kerana nak mencari sesuap nasi, kata bahasa lama. Nak cari makanan yang haram. Makanan tak haram, sumber makanan tu dibeli dengan sumber yang haram. Wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kamu memberi harta itu kepada hakim. Memakan harta saudara sendiri tanpa kerelaannya dengan cara merasuah hakim supaya harta itu menjadi miliknya adalah satu perbuatan zalim. Antara yang biasa terjadi ialah mengambil geran tanah orang lain tetapi meletakkan namanya sebagai pemilik. Apabila hal ini terjadi, ia bukan saja melibatkan peguam tetapi orang yang berkaitan, misalnya saksi, hakim dan juga pekerja pejabat tanah. Allah, ini hebat. Memang berlaku zaman sekarang, zaman dulu pun berlaku. Saya ulang balik. Memakan harta saudara sendiri tanpa kerelaannya dengan cara merasuah, supaya dirasuahnya hakim tersebut supaya harta itu menjadi miliknya, adalah satu perbuatan yang zalim. Antara yang biasa terjadi ialah mengambil geran tanah orang lain tetapi meletakkan namanya sebagai pemilik. Berlaku. Memang berlaku zaman sekarang, zaman dahulu pun berlaku. Nak dapatkan tanah. Bukan orang lain, dengan adik-beradik sendiri berlaku juga. Dengan kerabat sendiri pun berlaku. Akhirnya kaya raya. Akhirnya hebat hidupnya. Dah kaya raya, dapat pula pangkat, dapat pula harta yang hebat, pergi pula ke Mekah, berpuluh-puluh kali ke Mekah, berpuluh-puluh kali umrah, berpuluh kali ke haji. Allah, tuan-tuan, sumbernya sumber tindas orang lain menggunakan kekuasaan harta tersebut. Apabila hal ini terjadi, ia bukan sahaja melibatkan peguam tetapi yang berkaitan, orang yang berkaitan, misalnya saksi, hakim, juga pekerja pejabat tanah. Ini contoh. Kita tak sebut mana lain. Ini contoh yang melibatkan. Seronok dia seronok, kaya dia kaya, hebat pun hebat, rumah besar, kereta besar, semua mewah semewah-mewahnya. Terlupa itu adalah yang haram. Salah satu yang ditulis dalam Quran, benda yang haram. Semuanya bersebahat. Agak-agak macam mana nak menjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena renung kita. Ada juga contoh-contoh lain, contoh-contoh menipu yang lain ialah, pertama,
Seorang yang bekerja selama 8 jam sehari tetapi hanya bekerja 4 jam, dia mencuri masa pejabat dengan aktiviti tidak berfaedah seperti bermain Facebook, Instagram, berWhatsApp yang bukan melibatkan kerja, sedang gaji yang diambil adalah penuh setiap bulan. Allah, tuan. Penuh, penuh yang kerja full time. Bila gaji kerja full time, bayaran gaji adalah full time. Bila ditawarkan kerja full time, bayaran gaji pun masih lagi full time. Ni 8 jam sehari tapi hanya bekerja tak sampai 4 jam. Tu kena renung kita. Maksudnya dia mencuri masa waktu pejabat. Bermain benda-benda yang tak berfaedah. Kecuali dia berhubung antara satu sama lain pasal kerja, itu lain cerita. Contohnya dia bermesyuarat menggunakan Facebook ataupun menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp group, itu alhamdulillah memang dibenarkan, memang kena. Pasal apa? Sekarang zaman COVID, tak boleh bersekemuka untuk bermesyuarat, gunakan online. Sama dengan kuliah pun sama juga. Dibenarkan untuk kuliah online. Pasal apa? Nak teruskan majlis ilmu. Tu yang pertama, bekerja selama 8 jam sehari tetapi hanya bekerja 4 jam saja. Kemudian yang kedua, tidak jujur dalam menjalankan tugas seperti mengenakan cas yang lebih tinggi tetapi tidak setimpal dengan servis yang diberikan. Tetapi disebabkan orang yang terlibat telah menandatangani surat persetujuan itu, maka ia telah dijadikan alasan untuk meminta bayaran yang tidak sepatutnya. Charge yang tinggi tetapi tidak setimpal dengan servis yang diberikan. Kadang-kadang mengenakan charge yang terlampau tinggi, bil yang tinggi di charge-nya, tapi kerja tak setimpal apa benda yang diminta, kosnya tak berpatutan. Kena renung waktu itu yang jadi haram punca makanan dia. Ketiga, menipu ketika membaiki kenderaan yang rosak. Contohnya, ada kereta yang pendinginnya hawanya rosak. Bila dibawa ke pusat membaiki kereta, mereka kata perlu menukar lain-lain alat yang tiada kaitan dengan kerosakan yang berlaku. Oleh kerana tiada ilmu, maka kita mudah ditipu. Akhirnya membayar kos yang tidak sepatutnya, sedangkan mereka meraih keuntungan tinggi. Ini semua adalah perbuatan penjenayah dalam kehidupan di mana puasanya tidak membina takwa. Walaupun puasa, jenayah dalam kehidupan di mana puasanya tidak diterima, tidak membina takwa. Jika mereka terkesan dengan ibadah puasa, pasti mereka tidak akan melakukan apa perkara pun yang menzalimi orang lain. Ini contoh. Servis kereta, repair kereta, memang tertipu, terlambat-lambat orang tertipu. Yang bawa kereta tak faham bawa kereta, jadi mangsa sebaik-baik. Padahal nak tukar tayar je. Dah tukar tayar tu tukar 4 tayar. Contoh. Tukar satu exhaust, akhirnya 4 exhaust ditukar semua. Padahal yang rosak sebelah aja. Allah, tuan-tuan. Kaya, memang kaya. Sekarang, Allah bagi COVID, tak ada siapa nak repair kereta. Nampak? Allah punya hebat. Kadang-kadang kita ni terlupa meniaga yang tak mengingatkan dengan Allah Ta'ala, nak untung sebanyak-banyaknya untung. Ni akibatnya. Kita tak tahu Allah nak buat apa selepas ini. Ini antara benda yang kita menjadi makanan yang haram. Kenapa? Punca rezeki yang kita cari itu memang tetap haram. Ayat 189, insya-Allah.
habis larangan memakan makanan yang haram, kita masuk kisah di sebalik pelaksanaan ibadah haji. Ayat 189 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta binta min abwahibiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad SAW, tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukan satu kebaikan memasuki rumah daripada arah belakang. Tetapi kebaikan adalah yakni kebaikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah daripada pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Baqarah ayat 189 menceritakan kisah di sebalik pelaksanaan ibadah haji. Pergerakan objek langit seperti matahari, bulan dan bumi mempunyai hubung kait dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Perkara ini kerana pelaksanaan ibadah mempunyai batas masa yang tertentu. Masa mempunyai hubungan dengan pergerakan matahari, bulan dan bumi. Hubungan kait antara pelaksanaan ibadah dan fenomena alam ini antara ciri-ciri yang menarik dan istimewa serta memberi peluang kepada manusia untuk melihat kepada keagungan penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ceritakan kat kita, ibadah kita ni banyak bergantung dengan masa. Masa macam mana? Pergerakan matahari, pergerakan bulan dan pergerakan bumi itu memang hubungan yang rapat dengan pelaksanaan ibadah kita dan fenomena alam kita. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang bulan sabit. Katakanlah, iaitu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ayat ini diturunkan sebagai jawapan terhadap banyaknya pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan peredaran bulan. Antaranya pertanyaan daripada sahabat Abu Ja'far. Abu Ja'far meriwayatkan daripada Ar-Rabi' daripada Abu Aliyah, telah sampai sebuah hadis kepada kami bahawa mereka pernah ditanya, Wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal, yakni bulan sabit? Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Baqarah 189 ini sebagai penjelasan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan sabit sebagai petunjuk waktu bagi manusia untuk mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan seperti waktu berpuasa dan berbuka, waktu solat, bilangan iddah isteri dan tanda waktu agama, yakni ibadah haji, waktu untuk transaksi jual beli atau sewa menyewa, dan waktu untuk menyelesaikan hutang. Tetapi ayat ini memberikan penekanan kepada ibadah haji. Mengapa? Ada sebabnya kenapa difokuskan pada ibadah haji. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayat ini sewaktu Islam masih lagi awal di Madinah dan Mekah, berada di tangan musyrikin. Ada dalam kalangan sahabat bertanya-tanya bagaimana mereka hendak dapat pergi mengerjakan ibadah haji, kerana pasti golongan musyrikin tidak akan membenarkan mereka. Tambahan pula, Kaabah sewaktu itu dipenuhi dengan berhala.
maka adakah perlu untuk mereka tawaf keliling Kaabah yang penuh dengan berhala? Sebenarnya dalam ayat ini Allah SWT telah memberi isyarat kepada nas bahawa Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya akan kembali ke Mekah dan Kaabah serta akan membersihkan berhala-berhala tersebut. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaba'a waqtul buyuta min abwabiha. Maksudnya bukanlah satu kebaikan memasuki rumah daripada arah belakang atau kebaikan daripada orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah daripada pintunya. Dalam ayat ini terdapat teguran kepada orang jahiliah terhadap amalan mereka. Bila keluar mengerjakan haji, mereka akan keluar daripada pintu depan rumah. Tetapi apabila pulang, mereka akan masuk melalui pintu belakang. Ini kerana mereka kata semasa keluar untuk berhaji, waktu itu mereka masih berdosa. Dan waktu pintu itu adalah pintu dosa. Apabila sudah selesai haji, mereka tidak boleh masuk melalui pintu itu lagi kerana mereka sudah suci daripada dosa. Maka mereka perlu masuk ke rumah melalui pintu belakang. Ini adalah kepercayaan khurafat mereka yang telah dibersihkan oleh orang Islam. Perbuatan itu bukanlah syariat agama, malah ia adalah suatu yang menyusahkan diri sendiri sahaja. Pengajaran daripada ayat ini adalah kita mesti sentiasa mengikut peraturan yang betul. Jangan ikut pintu belakang. Ikut pintu belakang ini dimaksudkan tidak ikut pintu peraturan. Ikutlah peraturan yang dibenarkan oleh Al-Quran. Jika tertinggal apa-apa semasa perjalanan menunaikan haji, kita boleh berpatah balik dan mengambilnya semula mengikut jalan pintu yang biasa saja. Tidak perlu kepada kepercayaan khurafat yang terdahulu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Banyak ayat daripada surah ini yang menyebut tentang takwa. Justru kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan tinggalkanlah apa yang telah diharamkan olehnya agar kita beruntung di kemudian hari. Apabila kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Dia akan memberi kita pahala dan balasan dengan lengkap serta sempurna. Pengajaran daripada ayat ini, pertama, hikmah daripada berubahan bulan Qamariyah amat besar dalam Islam, iaitu mengetahui sebagai waktu, berbagai waktu ibadah tu, ya, pergerakan bulan, bumi dan matahari. Berhikmah dia ialah kita dapat waktu sembahyang, waktu beribadah, waktu tidur dan bangun tidur balik. Yang kedua, hikmah pelajaran ayat ini ialah beribadah menurut tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita kena ikut apa yang Nabi ajarkan. Dan yang ketiga daripada ayat tersebut, perintah untuk bertakwa serta mengamalkannya kerana ia akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tu, ya, perintah untuk takwa, mengamalkannya kerana datangkan kita bahagia di dunia dan di akhirat serta keselamatan kita. Takat tukut malam ni kita jumpa esok subuh ayat 190. Bertajuk berperanglah ke jalan Allah, InsyaAllah ayat 190. Kita berhenti takat tukut. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala dan sama-sama kita berjemaah Isyak sama-sama di rumah. Mudah-mudahan keberkatan bulan ini dan keberkatan hari Jumaat ini kita dapat bawa untuk esok di akhirat, dan pengajian ini kita akan buktikan kepada Allah Ta'ala, ya, sebagai perisai kita besok di akhirat. Mana yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri,
Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bekal ke atas akhirat nanti, insya-Allah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول أعمارنا وسع أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر يمنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebaikan, kebajikan, dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunubun illa anta. Tahassanna bil jabar wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi aza. Bismillahil kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis samai was sami'un alim. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala wa mali. Bismillah ala ahli wa mali. Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizum minas suyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Subhanallah aliyil dayan, subhanallah syadidil warkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghilu shan wan shan, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la syukur Allah. Bismillah masyaallah yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi esok subuh, insyaAllah lepas subuh, lepas rancangan My Quran Time, InsyaAllah dalam pukul 7 kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.